Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok apakah pergerakan market untuk hari ni dan juga pergerakan market yang akan datang. So guys, untuk malam ni ada sikit baca sebab apa Zul akan terangkan sedikit tentang tool iaitu Elliott Wave. Sebab apa tak ada yang subscriber Zul tanya untuk Elliott Wave, dia nak tahu sikit Elliott Wave. So Zul tak mahir dalam Elliott Wave, tapi Zul boleh terangkan secara basicnya apa itu Elliott Wave, dan nanti untuk further lagi anda boleh kaji sendirilah. So Zul akan bagi basic dulu untuk Elliott Wave, penggunaan dia, macam mana pecat dia tu. Anda untuk further punya knowledge anda boleh buat more kaji yang lebih dalam lah. So then lepas tu kita tengok harga dan akan buat analisis di chart dulu lah. So apa sekali kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku hari ni. Sebelum teruskan lagi, please like, please subscribe guys, bantu tu dapat 10k subscriber yang pertama. So let's go, kita review untuk market coin market cap untuk malam ini. So coin market cap untuk malam ini berada di total market cap berada di 2.34 trilion USD dollar. So berlaku peningkatan sebanyak 2.74%. So adakah sampai di kawasan ni? Dulu lupa expected tu ada target bagi tadi at least untuk hari ni dalam 2.3 something. So tak pasti nanti kita akan tengok di chart adakah ada sampai atau tidak. So untuk volume 127. So ada juga berlaku penambahan expected untuk volume. So volume dalam 6.80%. So kita tengok juga untuk dominant BTC masih lagi dalam 41.8. Tengok Ethereum sedikit kurangan daripada 20 ke 19.6. So expected ni ada berlaku peningkatan, cuma peningkatan tu bukanlah peningkatan yang drastik. Sebab apa, kita masih lagi Isnin. So ni pukul 8 malam. So expected untuk sedikit mungkin midnight sikit, bila pukul 8 ke 10 kita expected Western dah bangun, maybe kita tengok masa dulu, maybe ada pergerakan start untuk minggu ni, ada pergerakan yang drastik lah di dalam chart. So untuk hari ni kita tengok harga coin semasa di Bitcoin. So Bitcoin kan berada di price 51.36, terus melakukan peningkatan. Pagi tadi dah break 51. So terus melakukan peningkatan untuk Bitcoin. Bitcoin lah 2.32. So cakap at least we expected untuk Bitcoin pergi ke 53k sebelum hit last resistance iaitu di 56, kemudian pergi ke all time high dia 65k. So road untuk ke Bitcoin ke all time high dia iaitu 65, kemudian akan 1.6 Fibonacci di 86k untuk Bitcoin. So untuk Ethereum sedikit dropping 0.53. So tak banyak berlaku perubahan untuk Ethereum. So masih lagi dalam 3.9k. Apapun kita dah break major resistance iaitu di 3.8. So journey untuk ke all time high dia 43, kemudian kita price target di 1.6 iaitu di 6k. So masih lagi looking good untuk Ethereum. So kemudian Cardano kita masih lagi berkisar dalam 2.8-2.9. Untuk hari ni performance almost 1% dropping. Apapun kata mak cakap masih baru lagi minggu ni, sebab Isnin kita kan ikutkan Western masih lagi waktu malam. So ikutkan dah pukul 8 ataupun pukul 9 malam kita expected diorang baru pagi. So expected mungkin dalam pukul 11 ke atas kita mungkin barulah ada pergerakan yang drastik, ada permulaan untuk minggu ni punya pergerakan market. So untuk awal pagi kita Asia maybe sedikit low, tapi expected untuk malam ni dan ke hari-hari seterusnya sampai hari Jumaat kita expect ada kenaikan yang drastik lah untuk di coin. So untuk BNB masih lagi struggle untuk break dia punya first major resistance di $508. So sekiranya break itu kita akan target di last resistance untuk BNB di 536. Tu saya expect 536 ataupun 535. So hari ni adakah berlaku peningkatan yang tengok drastik yang dia nampak yang orang kata menonjol untuk hari ni adalah ESRP $1.35. Ingat $1.35 peningkatan untuk hari ni almost 7% untuk SRP. So expected untuk SRP sekiranya berada di kawasan ni, expected tu punya SRP dah kembali profit ataupun betul-betul di average. Nanti dia tunjukkan chart tu di SRP adakah tu dalam profit ataupun negative profit. Tu lain Solana 1% untuk Dogecoin juga, Polkadot 3%. So tu tengok Matic, adakah Matic ni dropping sikit 2%. Expected untuk pagi tadi paling tinggi ialah 1.7 something. So dropping sikit 2%, tapi juga Dogecoin Matic masih lagi dia belum break major resistance. The first major resistance Matic lah 1.9. So expected untuk Matic juga akan berlaku breakout seperti mana kita tengok Cardano, Solana. So expected untuk long term still lagi good position untuk kita long term untuk Matic.
So itu yang kita rumuskan untuk pergerakan market ini. Untuk awal pagi kita Asia lah tak melakukan banyak perubahan, tapi ada juga kenaikan. Tu expected untuk malam nanti, expected pukul 8 ke 10 ke atas, kita expected ada more pergerakan. Ataupun maybe hari start hari Selasa, mungkinlah baru ada pergerakan yang drastik di dalam market. So expected more bullish dalam market. Tu kan untuk hari ni kita akan pergi ke chart tu. Sebelum tu analisis untuk Richard ni, so akan pergi dulu tentang Elliott West. So Elliott West sebab ada yang pertanyakan tu, so dah ambil sedikit di Google, dah ambil sikit apa ni, aku kata sedikit, aku kata untuk anda refer untuk ada. So Elliott West tu apa? So Elliott West adalah pergerakan yang chart pattern atau pergerak pattern. So Elliott West yang pertama anda perlu kenal yang ni. Siapa yang nak tahu Elliott West, so anda perlu kenal yang ni, iaitu pergerakan yang ni. Yang pertama ada dua impulse flat, dia orang rasa zigzag tiga. So anda boleh pause punya video, salin ini dan aku tengok 6 nama ni. Tu 511 anda perlu kata expert dalam kata 5 wave ni dulu, 5 core 5 wave Elliott Wave. So ada lagi, tapi yang seperti untuk basic anda faham dulu ni 5 pergerakan ini. So kemudian apa lagi yang anda perlu tengok ialah yang pertama dia akan tunjukkan yang ni. Anda perlu kaji juga itu pergerakan Elliott Wave. So untuk kita tahu 1, 2, 3, 4, 5 untuk pergerakan tu, untuk Elliott Wave dia ada kata ada term-term dia. Antara term yang bagi basic ialah term ini. Tengok pergerakan 2 tak boleh melebihi bawah daripada permulaan 1, yang ataupun yang kata tengok ni, yang 2 ni tak boleh melebihi. So yang ni yang betul lah, 2 ni tak lebih dari 1. Kemudian tengok yang ni 4, penurunan wave keempat tak boleh turun lebih kepada top 1, tambah juga yang ni. So yang ni salah, yang ni salah, yang ni betul, yang ni betul. So ada teknik, anda boleh screenshot ni, anda boleh salin kat mana-mana. So ini adalah antara nombor yang first kali untuk anda tahu pergerakan term untuk Elliott Wave yang berlaku. Kemudian dalam Elliott Wave apa juga anda nak kena tahu adalah nak kena tahu juga pergerakan ABC. Sebab apa? Elliott Wave adalah pergerakan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian anda kena tahu juga pergerakan ABC. So ABC tu adalah anda yang ini, dua seperti yang ni. So ABC tu adalah boleh jadi bullish ataupun boleh jadi bearish. So kita tengok ABC yang pertama ni, sekiranya dia akan berlaku, nanti dia akan turun tunjukkan di chart. So basic dulu ABC, kalau ABC berlaku ni ialah pergerakan untuk bullish, ABC adalah ini untuk bearish. So nanti tu akan tunjuk kata apa gunanya ABC ni. So itu yang nombor 3. Kemudian yang keempat tu akan tunjuk sedikit contoh. Okey, ni Elliott Wave yang jumpa. So expected untuk ni untuk anda terangkan lebih jelas. So tengok jadi pergerakan 1, 2, 3, 4. So 2 ini, so 2 ini tak boleh turun lebih pada so ni valid. So yang 4 tak boleh turun lebih daripada 1. So valid. Pergerakan 1, 2, 3, 4, 5 ni valid. So kalau untukkan ikut lagi percentage, kita boleh tengok antara 50% ke 0.5 atau 0.6 Fibonacci. Ini target dia dalam 1.6 ke 2.6 Fibonacci. Tu distress 38 ataupun 0.3, 0.5. Price target dalam 0.1. So juga selalu tu tak guna Elliott Wave, tu guna more Fibonacci. Sebab tu suka more Fibonacci, sebab kita boleh trace kita punya pergerakan. Untuk Elliott Wave, kata Elliott Wave pun kalau kita tak pakai Elliott Wave, kita mesti lagi memerlukan bantuan daripada Fibonacci. So itu yang pertama untuk tunjukkan. Kemudian kita tengok ABC. So kalau berlaku macam ni ABC, so apa yang patut ABC ni adalah expected untuk price continuously berlaku. Supposedly nanti tu akan tengok balik. So yang ini ABC. So ABC ialah kata yang ni ada continuity untuk price itu melakukan ke atas. So kita tengok orang kata combine, anda perlu kaji yang 5 wave move, kemudian ABC move. ABC price break saja, B adalah entry untuk kita berlaku bawah. Sekiranya berlaku A, B, C ke atas, expected price itu akan buat kejatuhan ke bawah. So itulah kegunaan Elliott Wave. Kita kena combinekan pergerakan 1, 0 sampai 5, kemudian ABC. So ABC itu akan menentukan continuity untuk price naik atas ataupun kejatuhan ke bawah. So itu untuk basic, secara basic untuk penggunaan Elliott Wave. Tu tak mahir sangat, itu yang tu tahu untuk Zul. So sekarang anda nak lebih detail, anda boleh kaji lah. Anda boleh tengok di YouTube yang lebih kata tertumpu pada Elliott Wave. Untuk Zul lebih more fokus kepada kata Fibonacci, dan Elliott Wave tu ada dekat monitor, cuma orang kata certain je lah untuk pattern yang tu tengok. And then tu tak fokuskan kepada Elliott Wave, tu fokus more kepada Fibonacci trendline dan juga chart pattern. So itu yang harap-harap itu yang dapat membantu anda untuk siapa yang nak Elliott Wave. So orang kata 4 basic utama untuk anda tahu apa gerakan Elliott Wave. Pergerakan kosong, alright, pergerakan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tengok ABC, A, B, C. Sekiranya ini kenapa ini adalah pergerakan, kita biarkan ada kelainan. Sekiranya pergerakan B ni
sini berjaya break B, kita sepatutnya ada lagi kenaikan ke atas, tetapi sekiranya kita ada pergerakan yang berlaku macam ni, kita akan ada A, B, AB dan C. So ini berlaku, kita expected price itu akan terus break A, kita akan expected price itu terus melakukan kejatuhan ke bawah. So tak expected dengan pada ABC ni, tapi betul lah itu kalau basic lah. Untuk siapa yang kaji boleh kata lebih cari di YouTube channel yang lebih kata menerangkan Fibonacci. Itu tu hanya bagikan basic aja, basic untuk Fibonacci Elliott wave punya pergerakan tu anda boleh kajilah. 5 thing atau 3 benda utama tu lah, pergerakan 1 0 sampai 5, kemudian ABC, kemudian ada lagi 5 core Elliott wave punya movement. Okay, let's go, kita pergi ke main topik pertama kita, iaitu crypto review market untuk malam ni. So pertama kali kita akan pergi ke total market dulu, kita tengok apa performance untuk penyalisi dari pagi tadi. So untuk total market expected tu untuk hari ni ada sampai 2.38, supposedly dah pun sampai. So kita tarik kita punya minor Fibonacci untuk pagi tadi, kita expected sampai 2.6. So expected almost sampai 2.6, dan kita ada berlaku rejection tu. Rejection normal, kata small rejection sebelum melakukan ke atas. So sepatutnya untuk yang ni kita ada strong bullish kat sini. So kita ada sekali strong bullish yang ni. So expected selagi mana price itu belum break bawah ni, kita expected adalah good position untuk at least quantum market drop kawasan ni, kemudian barulah melakukan kenaikan atas lebih. So ini kita tengok, ini adalah boleh kita kategorikan sebagai continuously pergerakan atau pergerakan untuk Elliott wave jugalah. So sekini yang berlaku, kita expected boleh nampak macam ni 0, 1, 2, kemudian kita akan nampak 3, 4, kemudian 5. So macam ni kalau Elliott wave tadi, pergerakan Elliott wave tadi disebutkan, dikata untuk pergerakan yang ni 0.2 expected adalah dalam 0.5 ataupun 0.6 Fibonacci. So kata itu kalau kita uji, so expected price tu yang ni kita boleh buat anggaran tu gunakan Fibonacci daripada swing low to swing high 0.6 retracement di kawasan ni, kemudian kenaikan price ini adalah kata dalam 1.6 Fibonacci. So 1.6 itu kita tarik pula yang ini sampai sini 1.6. So 1.6 ataupun 2.6, 1.6 ataupun 2.6, sebenarnya 2.6 kita boleh sepakat. Sebab apa? Anggaran pergerakan yang pertama lagi, antara poin penting untuk wave 5 wave ni, anda perlu tahu pergerakan 2 ke 3 mestilah lagi panjang, pergerakannya lebih tinggi, lebih panjang berbanding 0.1 ataupun 5.4. So apa yang Zoom masukkan pergerakan macam ni, kita akan ambil 1, so 2 ke 3, okay, pergerakan ni mestilah lebih panjang daripada pergerakan daripada 0 ke 1, ialah macam belit 4 ke 5 masa belit. So pergerakan ni lebih panjang daripada antara 0.1 dan 4.5. So antara syarat wave lah. So nanti kita tengok tadi 0.6, 2.6, expected adalah 2.6, kemudian retracement balik orang kata price ke 0.5 ataupun 0.6, kita dapat balik 0.5, 0.6, expected ini mungkin 0.5 je, 0.5, kemudian price target kat sini orang kata 2.6 ataupun 2.6 ataupun 1.6. So kalau 1.6 kita expected kat sini, kita draw balik Fibonacci, swing low to swing high, kita expected untuk dapat 1.6 dekat sini. So 1.6 kat sini. So seperti inilah orang kata anggaran macam mana orang pakai Elliott wave. So Elliott wave, so cakap walaupun pakai Elliott wave, still lagi guna Fibonacci punya retracement. Bercakap jarang guna Elliott wave, akan terus pakai Fibonacci retracement. Tu bercakap anda perlu belajar kata main utama lah Fibonacci retracement, kemudian akan membantu anda lah. Sebab apa? Ialah pergerakan orang kata Fibonacci more kata bagi Google more senang lah untuk dipakai. Tu tak perlu kita monitor dua pattern. Nak kita belajar Elliott wave tu, kita nak kena belajar kat Fibonacci. Tapi apapun dalam trading anda perlu belajar banyak teknik. So bukan teknik tu bukan guna semua, anda guna mana yang anda yakin dan anda mahir lah penggunaan dia. Ada yang lain tu hanya kena sekadar tahu. So kalau anda nak more belajar tu, anda boleh more further ke depan lah belajar tentang Elliott wave dan praktis dalam anda punya trading. So hopefully ke depan anda more kata lebih pandai guna Elliott wave berbanding Fibonacci. Bagi tu Zulmo selesa kepada Fibonacci, chart pattern dan trend line. So tuan, let's go kita review untuk total market. So apa yang berlaku ni, so expected dah pun berlaku pengurangan. So ini cakap untuk total market, kita ada first kali kita dah ada break major resistance. So nak macam cakap kita ada target kita adalah di 2.48 Fibonacci. So untuk hari ni maybe kita ada sedikit correction sedikit je, kemudian barulah kita ada expected naik ke atas. So expected ke atas kita tengok dulu. So sekiranya kita untuk 0.6 Fibonacci retracement,
daripada low yang ini dah expected 0.6, kita akan expected price itu probably akan jatuh di kawasan ni. Total market jatuh kawasan ni, kemudian barulah kita ada nampak kenaikan balik untuk total market. At least price itu akan pergi pula mana-mana low kat bawah ni, kita akan tarik Fibonacci pula time tu. At least ni, dan kita akan dapat kita punya break pula major resistance. So major resistance ni belum ada, sebab belum ada betul-betul bottom. So expected untuk 1.6, kita akan trade 1 di kawasan 2.4. So apa-apa yang ni belum balik lagi, so kena kita monitor dulu ke manakah bottom. So expected untuk at least dia jatuh ke dalam kawasan ni, dalam kawasan 2.3, dalam 2.3 trilion. Kemudian kita akan ada nampak balik price itu expected untuk bounce balik ke atas, pergi ke 2.48. So macam cakap untuk hari kita pagi tadi sedikit slow. So malam ni maybe start dalam hari malam ni, awal pagi pukul 12 malam ni, kemudian seterusnya Selasa Rabu barulah kita akan ada good momentum untuk lakukan kenaikan. So untuk minggu ni, so expected untuk total market at least sampai ke 2.48 all time high dia. Kemudian kita expected bila berlaku kenaikan ni, kita expected ada kenaikan yang drastik dalam coin Bitcoin ataupun altcoin, semua melakukan kenaikan. So kita nak tengok lagi lain chart. So chart apa yang kita tengok menentukan Bitcoin ataupun altcoin season. So first kita akan pergi ke Bitcoin USDT, Bitcoin dominant. So Bitcoin dominant, kita tengok pergerakan chart untuk dominant. So macam cakap, so ada monitor satu pattern besar ni, iaitu rising wedge. So expected price jatuh bawah, first target dah sampai, second target lah di bottom chart, di bottom pattern, iaitu 40%. So untuk ini kita tengok untuk pagi tadi, so ada draw sikit. Sebab apa? So ada monitor satu pattern trendline bullish ni, yang hijau ni. So expected selagi mana market dominance berada di bawah ni, kita expected price akan terus melakukan ke atas. Tetapi sekiranya BTC dominant break je hijau ni, kita expected untuk bull, expected melakukan kenaikan balik. So bila berlaku kenaikan ni, apa yang macam cakap, sekiranya total market meningkat, BTC menurun, ini adalah good untuk altcoin. Tapi sekiranya kita tengok total market meningkat, kemudian BTC dominant meningkat, adalah bukan bagus untuk altcoin, tapi kata price Bitcoin yang akan melakukan kenaikan yang drastik. Itu orang kata antara basic yang anda perlu tahu. Orang kata reaction antara pergerakan total market dengan BTC dominant. So sekarang ringkasnya, secara ringkas, sekiranya total market meningkat, harga coin semua akan meningkat, Bitcoin ataupun Ethereum, semua yang manakah pergerakan banyak. So kita tengoklah, sekiranya dominasi dalam market berkurangan, ini mana altcoin yang akan melakukan pergerakan banyak. Sekiranya BTC dominan dalam market bertambah, expected harga Bitcoin yang akan melakukan kenaikan yang drastik. So untuk secara basic permulaan untuk siapa-siapa dalam crypto market, anda perlu faham secara ringkas ataupun secara basic first point untuk anda tahu macam manalah nak tahu pergerakan Bitcoin ataupun pergerakan altcoin. So sebab tu kita tengok sekarang ni altcoin melakukan kenaikan yang drastik. Banyak Solana, Cardano, Ethereum, BNB, XRP, apa lagi, banyak yang coin-coin melakukan kenaikan. Tapi bila kita tengok di Bitcoin hanya melakukan sideways. So adakah tak bagus untuk Bitcoin? Sebenarnya adalah itu yang kita nakkan. Sebab apa? Sebelum ni kita dah ada kenaikan Bitcoin daripada 29 ke 51. Masa kita tengok kenaikan yang drastik tu, apa yang berlaku di altcoin hanya melakukan sideways. So nak cakap orang kata time untuk altcoin pula selepas Bitcoin recover daripada 9 ke 51. So good time untuk BTC hanya buat sideways ataupun kenaikan yang slow. Now good time untuk Ethereum ataupun altcoin lain untuk melakukan break ke atas. Sebab apa? Macam cakap, sebaik saja nanti sekiranya total market meningkat dan BTC dominant meningkat pula, kita akan tengok semua altcoin akan melakukan kenaikan drastik ataupun sideways saja. Kemudian time untuk Bitcoin. Sebab cakap good time untuk kita kata nanti ambil profit di dalam altcoin, kemudian simpan pula di dalam Bitcoin untuk expected untuk Bitcoin pula melakukan ke atas. So itu yang tu expectedkan yang anda boleh nak buat, anda boleh buatlah secara itu. Tu dollar cost average. So kita akan tengok untuk Bitcoin USD apa yang dah berlaku untuk hari ni dan apakah expected zone untuk akan berlaku untuk minggu ni. So untuk cakap sebelum ni kita ada break kita punya major resistance untuk semalam di 51 billion 51k. So ada continuity pattern ni adalah expected zone untuk price target tu at least sampai prawn and bikin sampai ni expected sampai 53k. Sebab juga untuk hari ni ataupun minggu ni ataupun untuk hari ni satu ni expected untuk sampai 53 tu tak dapat lagi. So maybe untuk kata cakap ni macam dia cakap ni,
total market meningkat, BTC dominan berkurangan. So apa kata expected untuk harga Bitcoin? Bitcoin hanya akan melakukan kenaikan, cuma kenaikan tu yang slow lah, kenaikan slow. So apa yang akan expected untuk nampak di Bitcoin untuk minggu ni? Kita akan nampak Bitcoin melakukan kenaikan, cuba kenaikan tu yang so expected untuk minggu ni, at least minggu ni, kalau apa yang berlaku di total market meningkat, dominan BTC dalam market berkurangan, so expected untuk Bitcoin meningkat, cuma meningkat dengan slowly, and at least kita akan sampai di 53.2k. So apapun, ini hanyalah minor resistance. So masih ingat, major resistance kita adalah next juga selepas break 51k, major resistance kita adalah di 56k. Fibonacci retracement antara 0.6 dan 0.7 Fibonacci. So bercakap bila break saja ini, kita expected price tu akan pergi all time high 64, kemudian price must be hit. Bila break saja major resistance, price must be hit ialah di 1.6 Fibonacci, iaitu di price Bitcoin 1 Bitcoin 86. So kalau kita tengok kenaikan ni, macam cakap sekarang masa altcoin, dominasi dalam Bitcoin berkurangan dalam market, dan kita tengok nanti total market meningkat dan BTC dominan meningkat kembali dalam market. Masa tu kita tengok Bitcoin akan melakukan kenaikan drastik. So bila akan kenaikan drastik, expected terbaik saja Bitcoin break major resistance di 56 ataupun 58k. Kita expected masa tu kita akan expected untuk total market meningkat, BTC dominan meningkat, and then kita akan nampak altcoin semua akan melakukan kuartal sideways saja. Kemudian kita tengok Bitcoin akan melakukan kenaikan yang drastik. So itu yang expected. So now enjoy dalam kenaikan altcoin. And then bila macam bila altcoin berada di 1.6 Fibonacci, anda boleh start ambil take profit ataupun buat keluar modal, kemudian simpan dulu di dalam USDT. Sebaik saja Bitcoin break major resistance, anda boleh buat re-entry apa yang modal anda dapat di ataupun profit dapat di altcoin, masukkan dalam Bitcoin pula. Kemudian kita akan layan pula kenaikan Bitcoin. So siapa yang masih newbie dalam market, ingat 2 poin penting ni. Anda perlu tahu tengok total market, anda perlu tahu adakah ini time untuk Bitcoin ataupun time untuk altcoin. Itu yang kedua. Kemudian apa yang akan anda buat masa altcoin, ambil profit dalam altcoin. Kemudian bila kita tengok altcoin dah nak habis, season dah nak habis, kemudian kita flip, ambil profit tu masuk dalam Bitcoin dengan expected. Tu kita hanya buat rotation macam itu saja. So bagi Zul ada coin-coin yang untuk long term seperti Cardano, SRP, Dogecoin, BNB. So yang tu Zul takkan ambil profit, Zul akan biarkan saja. Tapi coin yang bawah-bawah ni, kata memang low cost, yang bawah tu ni memang expected, memang Zul akan ambil profit. Contoh Binimon, Zul ada invest Bonimon sebelum ni. So 7 hari bulan ni adalah game akan release. Sekiranya itu melakukan kenaikan drastik, Zul akan ambil profit itu, Zul akan simpan USDT. Kemudian sebaik saja Bitcoin break ini, Zul akan ambil profit dalam Binimon tu, Zul akan letak untuk dalam right untuk Bitcoin pula. So jika altcoin ni kita gunakan untuk sebagai take profit, kemudian letakkan dia punya holder bag kita, expected Zul dalam Bitcoin, Zul mau order kat Bitcoin. Kemudian Ethereum, Cardano Zul mau long term untuk pegangan. So apa yang tu nampak untuk Bitcoin akan berlaku, expected price itu akan melakukan kenaikan yang slowly, expected untuk dominasi berkurangan dan total market berkurangan. Total market meningkat, kemudian BTC dominan berkurangan. So expected untuk minggu ni, Zul hanya seperti at least kita sampai di 53 dengan kenaikan yang slowly, ataupun mungkin juga kita ada kenaikan at least ke 54. Sebab apa? Kita ada price Fibonacci ni antara 1.6, kita 1.6 di 53 dan 2.6 54. Macam cakap ni, kalau guna Elo Wave ni ada target dia antara 1.6 2.6. So sebab tu jangan tanda price at least dalam minggu ni hopefully kita sampai 53.2 ataupun sedikit extra ke 54.8. So mana-mana pun tak kisah. Sebab apa? Kita ada orang kata macam cakap, pergerakan dalam ni hanyalah pergerakan yang normal, kenaikan. Tapi apa yang poin penting untuk kita tahu ialah first sekali dah break major resistance yang pertama, dan last major resistance adalah di 56. Break saja inilah yang kita nak untuk reinvest kembali. Break, retest untuk reinvest, kemudian expected untuk price target di 1.6 di 86k per Bitcoin. So itu yang tu nampakkan di Bitcoin. So kita akan pergi chat sebab ada subscriber tu tanya pasal Litecoin. So Litecoin tu expected, kalau ikutkan itu minggu lepas tu expected masih lagi good position untuk buy. Tapi expected untuk Litecoin hari ni expected dah tambah banyak. So ini Litecoin. So untuk Litecoin, siapa yang invest di Litecoin, seperti macam saya cakap sebelum ni, bila price itu berada di kawasan bawah orange lah good position untuk buy. So apapun dah lepas, so sekarang adakah good position untuk buy. So untuk Litecoin untuk long term, the expert masih lagi good position untuk anda buy untuk long term. So fikir untuk long term sebab apa? Saya cakap
ada lagi kenaikan untuk total market ada point kita di 3.3 trilion. So macam cakap, bila total market meningkat, semua coin juga akan melakukan peningkatan. Litecoin juga tak ketinggalan, akan juga melakukan kenaikan. So Litecoin di kawasan ni 222. So still good untuk anda invest untuk long term, walaupun anda sedikit ketinggalan kawasan yang good position untuk buy. So buy saja ini sekiranya berlaku dropping, collect more, kemudian more expected untuk price to break major resistance. Price target yang pertama ialah di 1.6 iaitu 600 USD tu. Untuk Litecoin anda perlu fikirkan long term untuk buy. Kalau untuk expected untuk 1 minggu 2 minggu tu expected tak tahu sebab apa, price tu masih lagi di bawah major resistance tu, price tu masih lagi boleh bermain kawasan ni. So macam cakap, kalau anda nak tunggu kawasan ni, tunggulah, kalau ada rezeki dapat. Tapi kalau price tu terus naik, anda ketinggalan. So apa yang tu expected, kalau ada maybe nak invest kat sini pun boleh, tak masalah. Cuma kata selagi mana price itu at least ini kata last chance. Sebab apa, kita ada satu, kalau ikutkan horizontal ni, kita ada satu kawasan distance yang hebat ni. So expected bila price ni break saja kawasan yang ini, kita expected price tu akan terus melonjak dengan drastik untuk pergi at least ke major resistance. So expected tu untuk Litecoin, inilah last chance untuk anda buy di kawasan ni sebelum price itu terus ke atas and then break saja resistance. Price target all-time high $400, kemudian 1.6 600 untuk Litecoin. Terus Litecoin lah, siapa yang ada invest bawah ni, hold saja position. Sebab apa macam cakap ni, kita ada hint di total market untuk price target ini 1.6 di 3.3 trilion. So macam dia cakap, sekiranya total market meningkat, harga coin semua juga turut akan melakukan peningkatan. So apa lagi tu nak pergi untuk hari ini, tu nak tengok sikit Matic. So untuk Matic mau kata bagi Zul, kalau siapa nak labur macam Zul pun nak tambah lagi Matic, at least mesti lagi good position untuk buy untuk long term, walaupun bukanlah good position untuk buy. Good position untuk buy lah di kawasan support, iaitu di bawah orange ni. Apa-apa pun price dah pun melakukan at least sampai ke atas. So anda perlu fikir untuk long term. Sekiranya anda yakin dengan dia punya fundamental punya projek, macam tu Zul yakin dia punya fundamental punya projek untuk Polkadot ataupun Matic ni, di Polygon untuk Matic. So anda perlu kaji fundamental. Kalau anda sanggup untuk buy ni, ni maybe adalah price yang termurah, last murah untuk 3 tahun 2 tahun lagi. Expected anda akan tak jumpa dalam harga bawah $2. Sebab apa, sebaik saja Matic berjaya break major resistance nanti dalam last 2.2, first target lah di all-time high $2.7, kemudian 1.6 kita akan 3.6, 4.2 kita expected ada $10. So sekiranya berlaku lagi correction, kalau expected untuk price sampai di $10, kemudian price berlaku correction at least 80%. Selalunya kalau kata worst case untuk bearish time, Matic at least dalam 80-90%. So kalau jatuh 80 ke 90% kita expected time tu, ini adalah kata 70%, kemudian ikutkan 80%. So 80% mungkin anda boleh dapat lagi dalam hampir ke $2 ataupun dalam 1.7. Adakah berlaku, tapi tak expected boleh berlaku. Ikutkan sini, ikutkan yang ni correction, kita berlaku berapa persen. So ini ke ini aku dapat 70%, tu 70% ke 80%. So mungkin juga boleh net last anda boleh dapat lagi antara 70% ke 80%. Tu macam cakap back price antara atas $2. Macam cakap untuk long term, price below $2 adalah good position untuk anda buy untuk long term. Expected walaupun anda tak buat keluar profit, berlaku correction kat sini, anda boleh re-entry balik untuk long term. So apa cakap, what a good, still good position. Anda perlu kaji dia punya fundamental untuk tahu future punya value untuk Matic. So sama juga, bukan ni Matic, ada chart lain pun, contoh Litecoin tadi. Litecoin pun sama juga, orang kata maybe ini dah last peluang untuk dapat dalam maybe dalam 200 tu, and then expected lepas tu maybe dah tak ada sampai 200 lah untuk ETC. Sekiranya berjaya break major resistance, price terus melakukan untuk mengikut Fibonacci. So guys, itu je untuk malam ni. Apa yang terangkan harap tak banyak, terus elok wait. Kemudian apa yang akan berlaku di chart 2 ni. So untuk hari ni, hari Isnin, maybe tak ada lagi gerakan drastik. So hopefully start pukul 12 malam nanti barulah kita akan ada pergerakan untuk menempuh lagi hari Selasa, Rabu, Khamis sampai Jumaat. Maybe time ni expected ada melakukan kenaikan yang drastik lah untuk dalam guna begitu. So guys, itu aja untuk pagi ni. So jangan lupa untuk ikutkan tu nak update tu punya portfolio. So tu tak pergi, tu akan buat di coin market ya. Sudah ada buat di coin market cap ni. So untuk currently tu punya portfolio berada di total investment tu dalam crypto, termasuk profit dan modal dalam 9.4k USD dollar. So ini expected tu dah untung dalam 20% lebih untuk dalam tu punya
portfolio. So expected untuk at least hopefully dalam minggu ni Zul nak nampak lah, Zul nak tengok minggu ni at least Zul punya portfolio akan bernilai sebanyak $10,000 US. So Zul akan hit Zul punya first 5 digit USD. Orang kata Zul punya portfolio. Macam cakap, Zul ada target untuk portfolio untuk at least 10 year ataupun 10 years ke atas. Zul expected untuk dapat 1 million lah Zul expected punya portfolio. So guys, itu je untuk malam ni. So hopefully anda like and subscribe Zul punya subscriber. So jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.